Dalam pelajaran yang lepas kita ada cerita tentang neraka mengikut agama Buddha. Kita sebut nama-nama neraka ni. Ikut agama Buddha ada neraka besar, ada neraka kecil. Neraka besar 8 jenis, neraka kecil 8 jenis. Nama-nama apa kita sebut, kita pergi secara laju ni. Jadi mereka pun percaya lebih kurang kita juga ni. Ada yang dipukul bertubi-tubi dengan alat senjata, ada yang kena cemeti, ada yang kena kerat-kerat, ada yang kena hempak dengan bongkah besi berapi, ada yang kena seksa dengan api dan asap melalui 9 rongga tubuh, ada yang dibaringkan atas besi yang panas membara, ada yang dibaling daripada bukit berapi jatuh atas tombak-tombak, dan ada yang dibakar setiap masa. Kemudian neraka-neraka kecil pula ikut agama Buddha, ada neraka tu penuh dengan bara api je. Yang jenis kedua penuh dengan besi cair panas. Yang ketiga penuh dengan abu yang abu bara. Yang keempat penuh dengan air panas. Yang kelima penuh dengan cairan tembaga panas. Yang keenam penuh dengan najis-najisnya musuh. Yang ketujuh penuh dengan duri-duri. Yang ke-8 penuh dengan air garam, ada duri pula. Itu neraka mengikut agama Buddha. Kita pun ada sentuh lah tentang agama lama Mesir, agama Norse, agama Majusi, agama Kristian. Itu semua cerita. Cuma nak tambah tentang agama Hindu je. Saya ada jumpa 2 poster. Agama Hindu dia lukis poster tentang kehidupan alam akhirat. Saya nak kongsikan gambaran dia tu. Ada tulis ke tak ada? Tak ada tulis. Tak dapat nak kongsi lah. Ada subuh di mana tu? Ada. Satu poster yang pertama. Poster yang pertama tu dia tunjuk ada satu makhluk rupa bodoh ada sayap. Malaikat lah kot. Rupa bodoh ada sayap. Ikut gambaran dia lah. Dia pegang kepala orang tadi, dia cucuk dengan tombak besi. Itu satu jenis hukuman. Satu gambar lagi dia tunjuk orang malaikat tadi tu gergaji tangan. Gambar yang ketiga dia tunjuk ada 2 makhluk bersayap tadi pegang. Lepas tu mereka ni pegang gergaji macam orang gergaji pokok. Ada 2 tempat pemegang, seorang belah sini, seorang sebelah sini. Yang manusia tadi duduk, dia gergaji dari atas ni. Gergaji lah, gergaji hukuman dia. Kemudian hukuman yang lain ada gambar ular. Ular ni dia sembukkan pisau kat mata. Malaikat pegang inilah, pegang orang yang bersalah tadi di kepala dia. Ular tadi dia sembulkan pisau kat mata. Ada juga jenis siksaan digantung dengan rambut dan dikeluarkan isi perut. Itu makhluk yang bersayap tu lah, dia punya dewa tu lah. Dia gantung orang tu dengan rambut, lepas tu keluarkan isi perut. Ada juga dalam poster tu kat bahagian tengah gambaran penghakiman. Siapa dia yang hakim, kita bagi tahu hari tu nama dia Dewa Yama. Dewa Yama ni dia ketua penghakiman. Dia ada pegang satu cokman. Dia pegang satu cokman macam agung pegang lah. Dia pegang yang tu. Kemudian pembantu dia dia tengah semak buku. Di depan dia ada orang tengah ni lah minta macam minta ampun lah. Di depan tu dibuat gambaran. Jadi dia percaya mahkamah tu ada. Kemudian gambaran yang lain diletak atas unggun api. Lepas tu makhluk bersayap tadi kapak. Panas pun panas, kena kapak pun kena kapak. Kemudian ada pula gambaran ikut agama Hindu ni digantung terbalik, gantung dengan kaki kepala ke bawah. Kepala tadi atas unggun api. Sambil itu perut dibelah oleh makhluk bersayap tadi. Gambaran yang lain 2 makhluk bersayap pegang, kepit lidah, tarik. Dan gambaran yang lain diikat dekat sebatang pokok, di pokok tu banyak ular. Dan ada pula makhluk bersayap kat belakang satu cucuk dengan serampang, dengan tombak. Itu gambaran poster yang pertama agama Hindu. Poster yang kedua pula saya tengok dia lukis manusia ni dibaringkan di atas 3 serampang, dah tembus dah badan dia. Lepas tu datang pula makhluk macam anjing datang gigit pula. Yang kedua dibakar atas unggun api biasa. Yang ketiga dimasukkan dalam satu telaga, lepas tu ditikam-tikam oleh makhluk bersayap. Ni gambaran neraka mengikut agama Hindu. Kita tengok
ada yang sama lah dengan agama Islam. Ringkas cakap, agama-agama lain pun umumnya percaya hari akhirat tu ada, siksa neraka ada, nikmat syurga pun ada. Cuma ada yang bahagian yang sama, ada bahagian yang tak sama. Sampailah kita pada perkongsian malam ini. Malam ni cerita tentang apa tadi? Tentang hisab. Hisab, hitung lah. Hisab ni hitung, kira. Mula-mula kita tengok apa kata Imam Ghazali, pendek saja cakap dia. Bila kita syarah jadi panjang lah. Tulis Imam Ghazali dalam kitab Ihya ni, muka surat 335. Dan bahawa diimani, diyakini, dipercayai hitungan amal yakni hisab dan berlebih kurangnya manusia di dalam penghisapan itu yang terbahagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, orang yang diminta keterangan pada hisab. Orang ni dia kena custom. Custom, soal jawab custom tu lama. Jenis yang kedua, yang diperlunak pada hisab, dimudahkan hisab. Jenis ni yang kalau kita dapat untung. Jenis pertama tadi nak kena soal jawab panjang. Jenis yang kedua ni mudah, dimudahkan pada hisab. Dan jenis yang ketiga, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Yang ni lagi untung, iaitu orang-orang mukharrabun. Ni orang-orang yang dekat. Mukharrabun ni dekat dengan Allah lah maksudnya. Tak ada hisab pun. Dibentang amal dia, kitab amal dia, terus masuk syurga tanpa hisab. Yang ni lagi untung. Maka Allah menanyakan siapa yang dikehendakinya dari para nabi tentang penyampaian risalah, dan siapa-siapa yang dikehendakinya dari orang-orang kafir tentang pendustaan mereka kepada rasul-rasul. Allah menanyakan orang-orang yang buat bid'ah dari sunnah dan menanyakan orang muslim tentang amalan. Ringkas cerita Imam Ghazali. Dia nak kita percaya je. Bila kata hisabnya ada ke tak? Ada. Kita percaya, kita yakin dengan sepenuh hatilah. Sekarang kita nak tengok sandaran-sandaran. Apa bukti kita ni akan dibangkitkan semula? Surah Al-Waqi'ah ayat 47 hingga 50 maksudnya. Dan mereka berkata, apabila kami ni dah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan juga? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang terdahulu dan yang terkemudian. Maksud dia orang dulu pun dihidupkan semula, orang yang akan datang pun hidup semula. Jadi memang ada hari kebangkitan. Apakah bukti kita ni akan dihisap? Kita ni akan di-custom lah. Apa buktinya? Kita ni ada kita punya account, akan ditimbang tara account ni tadi. Bukti dia, antara buktinya surah Al-Ghasiyah ayat 25 hingga 26. Maksudnya, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kamilah yang menghisap mereka. Itu buktilah. Banyak bukti dia dalam Quran. Ambil satu cukup. Di mana kita ni akan dikumpul dan macam mana keadaan dia? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih kemerah-merahan, seperti roti tepung yang putih bersih, dan padanya tidak ada sebarang tanda. Dunia kita ni musnah, diganti dengan dunia yang lain, lincin. Dunia tu padang, satu padang lincin, dia tak ada bukit-bukit, pokok-pokok tak ada dah. Dalam hadis ni kata putih kemerah-merahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tak berkasut, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Tak masuk jawi lagi, masuk tepi. Dia nak cerita tu macam mana kita lahir macam tu lah. Tu maksud dia. Kemudian baginda membacakan firman Allah. Dalam hadis ni Nabi Muhammad baca satu ayat Quran. Sebagaimana kami telah menciptakannya pada awalnya, begitulah kami mengulanginya. Kita lahir dulu macam itulah, tidak berpakaian, tak ada kasut, dan belum berkhatan. Itulah satu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Surah Al-Anbiya ayat 104. Tu Nabi Muhammad sambung. Dan yang pertama diberikan pakaian ialah Nabi Ibrahim. Apa sebab musabab dia tak tahu. Kena kaji lah lain kali. Kenapa Nabi Ibrahim dia dapat pakaian tu? Hadis riwayat Imam Ahmad. Dikumpulkan manusia pada hari kiamat
dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan dan buhman. Jadi tak berpakaian ni sahabat tahu, tak berkhatan pun sahabat tahu, buhman tu sahabat tak tahu. Jadi para sahabat pun tanya, apa benda buhman? Jawab Rasulullah, tidak ada bersama mereka sesuatu, tak ada apa-apa langsung. Kalau kita rumah terbakar ke, tsunami ke, kena serang ke, ada juga sehelai sepinggang. Ni sehelai sepinggang pun tak ada, apa-apa pun tak ada dengan kita.